Hai, so hari ini kita akan sambung dengan tajuk yang seterusnya dalam Matematik Tingkatan 3 bab 1 Indeks dengan Cikgu Farha. Okey, kita mestilah sayangkan dengan matematik. Okey, so hari ini kita akan belajar mengenai indeks sifar. Apa yang dimaksudkan dengan indeks sifar ni? Okey, indeks sifar ni kita akan tengok dulu contoh dia. Okey, hukum indeks yang kita dah belajar. Okey, 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. Jadi berdasarkan hukum indeks yang kita dah belajar, bila bahagi kita akan tolakkan kuasa dia. So 2 kuasa 3 tolak 3. Jadi dia akan dapat 2 kuasa sifar. Okey. Kita tengok pula bagaimana dalam cara pendaraban berulang. Okey. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. So, yang ini kita main tu lah. Kita potong atas dengan potong bawah. Okay, kita susun dulu 2 darab 2 darab 2 di bahagian atas dan per 2 darab 2 darab 2 di bahagian bawah. So, kita kat sini kita akan potongkan lah. Yang pertama, kemudian kita akan potongkan yang kedua dan kita akan potongkan yang ketiga. Okey, nampak semuanya dah kita dah potongkan dia kan. So, bila dah semua potong dia bukan tinggal kosong, tapi dia tinggal 1. Okey. Sama juga macam 2 bahagi 2 sama dengan 1. So, ini 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. Jawapannya ialah 1. Okey. Di sini kalau awak tengok ya. Dia berdasarkan hukum indeks, okey, yang ini yang warna kuning ini dengan di sini. Okey. 2 kuasa kosong dengan 2 kuasa 1. 2 kuasa kosong, kesimpulannya 2 kuasa kosong adalah bersamaan dengan 1. Ini contoh indeks sifar. Maksudnya apa-apa sahaja nombor atau huruf yang kuasanya ialah sifar, dia bersamaan dengan 1, sama dengan 1. Jadi kita tengok contoh yang kedua untuk lebih faham ya. Okay. So dalam hukum indeks, so diberi contoh yang kedua, M kuasa 5 bahagi M kuasa 5. So, berdasarkan hukum indeks yang kita dah belajar, bila bahagi mesti kita kena tolakkan kuasa dia. So, M kuasa 5 tolak 5. Bila M kuasa 5 tolak 5, ialah kita akan dapat M kuasa kosong. Okay. Dalam bentuk pendaraban berulang. Okay. M kuasa 5 bahagi M kuasa 5. So, kita akan buatkan dulu M 5 kali di bahagian atas dan M 5 kali di bahagian bawah. Kemudian kita potongkan mengikut bilangan yang sama. So, kita potong yang pertama. So, M yang kedua. M yang ketiga. M yang keempat. Dan juga M yang kelima. So, semua kita dapat potong di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Okey. Jadi, M kuasa 5 bahagi M kuasa 5, kita akan dapat jawapannya ialah 1. Jadi, kesimpulannya, M kuasa kosong sama dengan 1. Okay. Jadi, dia punya hukum indeks yang bagi indeks sifar. Okay. A kuasa kosong mesti sama dengan 1. Dengan syarat, A tak boleh sama dengan kosong. Okay. Kita bagi reason kenapa. Okay, contohnya kalau kita buat kosong kuasa kosong. Okay. Dia dapat ke kosong kuasa kosong ni boleh ke sama dengan 1? Tak boleh sebab apa-apa sahaja nombor yang bila dia darab dengan kosong, contoh kosong darab 6, dia mesti akan dapat kosong. Sebab tu A ni
tak boleh sama dengan kosong. Sebab dia tak boleh dapat 1. Okey. Okey, tak boleh sama dengan kosong. So, hukum indeks yang kita akan pelajari hari ini ialah A kuasa kosong sama dengan 1 dengan syarat A tak boleh sama dengan kosong. Okey, kita pergi kepada indeks negatif. Okey, tadi indeks sifar. So, sekarang kita pergi ke tajuk yang kedua ialah indeks negatif. Okey, contoh yang pertama. So, hukum indeks dia ialah 3 kuasa 2 bahagi 3 kuasa 6. So, bila bahagi kita kena tolakkan. So, 3 kuasa 2 tolak 6. Okay, bila nombor yang lebih kecil tolak dengan nombor yang lebih besar, dia akan menghasilkan nombor negatif. So, ini datangnya indeks negatif. So, 3 kuasa 2 tolak 6, kita akan dapat negatif 4. Okey, kita tengok dalam situasi pendaraban berulang, macam mana kita nak buat dia ni. Okey, pendaraban berulang. 3 kuasa 2 bahagi 3 kuasa 6. So, di bahagian atas, 3-nya hanya ada 2 kali sahaja. Manakala di bahagian bawah, 3-nya ada 6 kali. Okey, di sini kita akan guna konsep yang sama, kita potongkan bilangan yang sama. So, kita potongkan yang pertama. Kemudian kita potong yang kedua. So, di bahagian atas dah tak ada nombor 3 untuk kita potong. Tinggal hanya nombor 3 di bahagian bawah. Okey. Bila dekat atas tu dah tak ada apa-apa nombor untuk dipotong, kita akan letakkan dengan nombor 1. Jadi, jawapan untuk pendaraban ulang bagi 3 kuasa 2 bahagi 3 kuasa 6 ialah 1/3 kuasa 4. Sebab dekat bawah ni 3 tu tinggal lagi 4 kali. Okey. Jadi, kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini. Okey. 3 kuasa negatif 4 sama dengan 1/3 kuasa 4. Jadi, itu maksud indeks negatif. Okey. Kita tengok contoh yang kedua untuk kita lagi faham ya. So, hukum indeks P kuasa 5 bahagi P kuasa 8. So, kita akan tolakkan kuasanya. So, P kuasa 5 tolak 8. Jadi, bersamaan P kuasa 5 tolak 8 ialah negatif 3. Okay, kita tengok dalam kaedah pendaraban berulang. So, P kuasa 5 bahagi P kuasa 8. So, di atas P tu akan ada 5 kali dan di bawah kita akan dapatkan P tu sebanyak 8 kali. Okey, kemudian kita akan potongkan di atas di bawah mengikut bilangan. So, P yang pertama kita potong, P yang kedua, kemudian P yang ketiga, P yang keempat dan P yang kelima. So, yang ke atas dah tak ada P untuk dipotong. Okey, jadi bila dah habis potong, kita akan letakkan dengan nombor 1. Dan di bawah tinggallah P sebanyak 3 kali. So, kita akan tulis yang baru iaitu 1/P kuasa 3. Okey. Jadi kesimpulannya, P kuasa negatif 3 sama dengan 1/P kuasa 3. Okay. Dia akan berada di bawah. Okay. Jadi, hukum indeks bagi indeks negatif ialah A kuasa negatif N sama dengan 1/A kuasa N. Dengan syarat yang sama juga iaitu A mesti tak boleh sama dengan kosong. Tidak sama dengan kosong. Okay. Bagi contoh yang seterusnya. So, cikgu dah listkanlah hukum-hukum indeks yang kita akan buat hari ini.
So, kita pergi kepada penukaran indeks. Okay. Nyatakan setiap sebutan indeks negatif dalam bentuk indeks positif. Kita nak tukarkan sahaja negatif kepada positif. So, kita tengok contoh yang pertama. So, A kuasa negatif 2. So, kita tengok dekat tepi ni. Dekat tepi ni kita nak guna mana yang satu? So, kita guna yang kedua. So, A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. So, dia dah bagi tahu dia nak indeks negatif dalam bentuk indeks positif. So, kita tukarkan dia, mesti kita akan dapat sama dengan 1 per A kuasa 2. Macam tu sahaja nak tukarkan dia. Okay. So, ini yang daripada bentuk bukan pecahan ke dalam bentuk pecahan. So, macam mana dia dalam bentuk pecahan? So, kita tengok dulu ya. Okay, dia dah bagi dalam bentuk pecahan. So, 1 per 8 kuasa negatif 5. So, berdasarkan ni, bila dia dekat bawah, so, kita naikkan saja ke atas. So, dia akan jadi 8 kuasa 5. Mudah kan? Just tukar sahaja. Kalau negatif kat bawah, tukar kepada bentuk positif, dia akan naik ke atas. Kalau negatif tu dekat atas, so dia akan turun ke bawah. Okay. So, kita masih lagi dalam soalan yang sama. Menyatakan sebutan indeks negatif dalam bentuk indeks positif. Soalan dia 2M kuasa negatif 3. So, yang ada kuasa hanyalah huruf M sahaja. Okay. Jadi, M sahaja yang akan berada dekat bawah. So, jawapannya sama dengan 2 per M kuasa 3. Okay, 2 tu kekal ke atas sebab kuasanya 1. Tak ada negatif. Tak ada kuasa negatif. Okay, sekarang kita nak tukarkan bentuk-bentuk indeks negatif kepada bentuk indeks positif. Okay. Sama jugalah. So, contoh 4, 3 per 5 P kuasa negatif 8. So, yang ada kuasa negatif itu hanyalah pada huruf P sahaja. Jadi, P itu kita akan bawa ke bawah dan duduk di sebelah 5. So, jawapannya dia akan jadi 3 per 5P kuasa 8. Okay. Kita pergi kepada contoh yang ke-5. Okay. Contoh yang ke-5, so dia dah bagi, dia ada pecahan, kemudian ada kurungan. So, kita tengok kuasa yang berada dekat luar kurungan tu ialah negatif 4. So, soalannya U per 6 kuasa negatif 4. So, bila ada soalan yang bentuknya dalam pecahan dan di luar pecahan itu ada kuasa negatif, kita terbalikkan yang di dalam kurungan itu sahaja. Okay. 4 tu biarkan di luar, tapi dia akan hilanglah negatif tu. So, bentuk dia akan jadi, dia terbalik je terus. So, dalam kurungan 6 per U, tutup kurungan kuasa 4. Terbalikkan dia akan hilang negatif. Okay. So, kalau ada pada negatif, nak jadi positif, kita balikkan. Kalau daripada positif, nak jadi negatif pun kita hanya terbalikkan sahaja kedudukan dia. So, yang kedua, sebutan positif nak pergi ke dalam bentuk indeks negatif. Kan? Nampak? So, contoh 1, dia dah bagi siap-siap. Dalam kurungan ada pecahan dan kuasanya ialah positif. Jadi, dia minta dalam bentuk indeks negatif. So, bila nak tukar dalam bentuk indeks negatif, kita terbalikkan sahaja K dengan 6 tu. So, K per 6 tutup kurungan kuasa negatif 15. Simple. Okay. Kita tengok contoh kedua.
Okay, 1 per Y kuasa 7. So, Y kuasa 7 tu dah dalam bentuk positif. Dia minta dalam bentuk negatif. So, disebabkan Y kuasa 7 tu berada dekat bawah. So, nak jadikan dia negatif, kita bawa saja dia naik ke atas. So, dia akan jadi Y kuasa negatif 7. Tukarkan sahaja. Okay. Kita tengok contoh yang lain. So, dia minta indeks positif tukar dalam bentuk indeks negatif. So, Q kuasa 9. So, macam mana kita nak tukarkan dia dalam bentuk negatif? Okey. Disebabkan Q kuasa 9 ni dah berada dekat atas, jadi kita letakkan dia di bawah. So, tambah je lah negatif tu kan. Sama je sebenarnya. Tambah negatif dalam bentuk original dia ialah 1 per Q kuasa 9. Dua-dua tu boleh. Okay. So, untuk lagi faham, so hari ni ringkas sahaja. Kita hanya nak tukarkan daripada bentuk negatif kepada bentuk positif. Lepas tu daripada bentuk positif kepada bentuk indeks negatif. Itu sahaja. So, dalam buku teks, muka surat 16, uji diri 1.2F nombor 1 dan 2. Okay. Dah siap, jangan lupa hantar dekat cikgu. Alright. Sekian, terima kasih.